Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lin-Nabiyil Karim wa alihi wa ashabil kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilman walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. La haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. La haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, amma ba'd. Yang dihormati pengerusi Masjid Jami' Parit Kasih beserta dengan ahli jawatan kuasa yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan-tuan haji, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam kerana pada malam ini dapat dipertemukan kita dalam kuliah takmir. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam ini diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun dalam keadaan yang sejuk. Hujan tak waktu pagi, waktu tengah hari, tak tengah hari, waktu petang, tak petang, malam hujan. Tetapi tuan-tuan diberikan kekuatan iman untuk istiqamah, untuk terus datang kuliah ilmu walau apa jua cuaca sekalipun. Kecuali kalau banjir tu, kalau ribut tu tak adalah. Tapi kalau setakat hujan sikit-sikit ni bolehlah datang lagi. Masing-masing pun ada kereta kan. Jadi apa lagi alasan kita kan, kalau hujan tak boleh pergi masjid, kalau hujan tak boleh pergi kuliah, sedangkan kereta ada. Kadang-kadang seorang tu kat rumah sampai 2-3 biji kereta. Yang pandai bawa kereta tu seorang aja. Tapi 2-3 kereta yang ada tu, belum cerita kereta sorong lagi. Baik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, pada malam ini kita sambung tentang pengajian kitab Astikah Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bab iman dan Islam yang sempurna. Dan alhamdulillah kita hampir kepada tajuk ataupun hadis yang penghujung lah. InsyaAllah kalau kita boleh habiskan malam ini, nanti kita akan masuk kepada bab yang lain pada bulan hadapan. Baik, hadis yang ke-18. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Hadis rawahu Muslim. Hadis ini tuan-tuan, hadis yang tersangat pendek. Yang bermaksud seseorang muslim, al-muslimu man salimal muslimuna, seseorang muslim yang sempurna Islamnya ialah yang terselamat orang-orang Islam dari lidahnya dan tangannya. Hadis ni pendek sahaja.
Baik, walaupun hadis ini pendek dan juga ringkas, tetapi apa yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW ini merupakan satu hadis yang merangkumi kehidupan seharian kita. Ulama muhaddisin menggariskan bahawa di antara gaya ucapan Nabi SAW, ada kalanya ucapan Rasulullah ini nampak sahaja, nampak sabdanya begitu ringkas, tetapi makna yang disampaikan oleh Nabi ini begitu kamil, sempurna. Hadis yang disampaikan ini sempurna. Walaupun lafaznya pendek, tetapi pengertiannya dan huraiannya itu panjang. Hadis ini pendek je, tapi kita perlu memahami huraian dia. Baik. Kemudian pada kali ini hadis yang kita akan bacakan ini, Nabi SAW telah menyentuh tentang dua panca indera. Panca indera ni banyak, tetapi dalam hadis ini Nabi membahaskan menyentuh tentang dua panca indera kita, iaitu daripada anggota tubuh badan manusia. Apa dia panca indera yang Nabi sampaikan? Iaitu lisanihi wa yadihi. Lisan, lidah. Anggota yang Nabi sentuh ini berkenaan dengan lidah dan juga wayadihi, tangan. Dua panca indera ini yang Nabi sentuh dalam hadis ini, yang sebenarnya kedua-dua anggota ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap kehidupan di dunia ini. Dengan dua panca indera ini, kenapa Nabi cuma menyebut dua panca indera ini? Kerana dua inilah yang mengawal kehidupan kita di dunia. Baik, sebelum kita pergi dalam huraiannya, marilah kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana dan begitu indah penciptaannya, yang menciptakan seluruh makhluk tidak boleh dipertikaikan oleh mana-mana manusia di atas muka bumi ini. Apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebaik-baik penciptaan. Maka tak perlu kita mempertikaikan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan lubang hidung kita dua? Tak payah kita pertikaikan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan mata kita ni ada dua, sepasang, kiri dan kanan? Mengapakah Allah menciptakan telinga kita ada dua? Mengapa Allah menciptakan tangan kita ada dua, jari ada 10? Belum campur lagi kaki punya, jari kaki lagi kan? Kenapa Allah ciptakan pusat itu berada di tengah-tengah? Dengan kita pertikaikan, kerana itu adalah sebaik-baik penciptaan. Baik. Kemudian dalam surah Al-Mulk ayat yang ketiga, yang bermaksud tidaklah kamu akan melihat adanya kepincangan, kecacatan, kekurangan kepada penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah ciptakan ini tak ada satu kecacatan pun. Maka tak perlulah kita nak mempertikaikan sama ada Allah menciptakan manusia, binatang atau apa sahaja yang dinamakan makhluk. Allah SWT berkata, cuba perhati betul-betul, boleh tak kita ini mempertikaikan apa yang diciptakan oleh Allah. Baik. Jadi Nabi menyebut dalam hadis ini cuma dua sahaja, iaitu lidah dan juga tangan. Tuan-tuan perhatikan lidah kita, tuan-tuan. Lidah kita ni satu sahaja, dan adanya dua bibir. Bibir di atas dan juga bibir di bawah. Cuma bezanya bibir gini, setiap orang tu bibir dia berbezalah. Ada bibir yang tebal, ada bibir yang agak nipis, ada bibirnya kecil, ada bibirnya besar. Tapi namanya bibir lah.
Dan adanya lidah. Lidah ni satu je. Baik. Dalam surah Al-Balad, tuan-tuan boleh tengok Allah SWT sebut, dan satu lidah dan dua bibir. Baik. Lidah yang Allah beri kepada kita ini adalah satu penciptaan yang hebat dan unik, sehingga tidak ada mana-mana ahli sains, para cerdik pandai yang boleh menciptakan lidah sebagaimana ciptaan Allah. Lidah kita ni ada tulang tak tuan-tuan? Tak ada tulang lidah. Ada tulang. Lidah ni tak ada tulang. Lidah ni kalau kita tengok dia ini lembut. Lidah ni lembut. Baik. Sebab lidah yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan ini adalah sekeping lisan lidah itu yang cukup dengan segala-galanya. Contohnya, dengan lidah inilah kita boleh merasa masin. Dengan satu lidah yang Allah ciptakan ini kita boleh rasa masam, kita boleh rasa manis, kita boleh rasa pahit. Tuan-tuan bayangkanlah, kalau Allah SWT ciptakan satu lidah untuk satu rasa. Pagi-pagi nak mengetih makan roti canai, nak minum air teh, pakai lidah lain, sebab nak rasa lain. Bila tengah hari nak makan kari, tom yum ke, nak rasa masin ke masam ke, tukar lidah lain. Susah tak tuan-tuan? Susah. Jadi Allah ciptakan satu lidah, tetapi boleh merasai berbagai rasa. Tapi kalau makan tak ada rasa tu, lidah masalah lah. Kalau makan dia pun orang kata masin, dia kata tak masin, itu tak tahulah. Kalau ramai-ramai makan, ramai-ramai kata masin, dia seorang je kata tak masin, itu lidah dia masalah lah. Ataupun dia memang suka masin. Dia kata tak kisahlah masin, dia rasa tak masin. Ada yang rasa pedas dan sebagainya. Maka inilah dia lidah yang Allah ciptakan. Dengan satu sahaja lidah, tetapi boleh merasai kesemua rasa. Jadi apakah tuan-tuan alasan kita untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Semua orang ada lidah. Semua orang ada lidah. Kalau lidah tak ada, kena potong tu lain lah. Lidah semua ada. Semua warna merah lidah. Baik. Begitu juga dengan halnya tangan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun tuan-tuan, tangan ini ada yang menciptakan tangan palsu. Orang katakan aksiden, tangan kena potong, ataupun lahir-lahir tak ada tangan. Jadi orang ni yang cerdik pandai ni ciptakan tangan palsu. Tapi tuan-tuan, tangan palsu yang dipakai itu dengan tangan yang original ni, sama tak rasa dia? Tak sama. Tak sama fungsinya. Tangan yang original yang Allah SWT berikan kepada kita ini adalah lebih baik berbanding dengan tangan palsu. Memang ada tangan palsu, tetapi pergerakannya tetap tidak sama seperti tangan kita yang asal. Maka dengan kerana itu, hendaklah kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gunakan tangan kita ini ke arah kebaikan. Gunakan tangan kita ini tuan-tuan, banyakkan kita ini berzikir. Pegang tasbih. Tangan kita ni, jari kita ni, gunakan untuk bertasbih kepada Allah. Peganglah biji tasbih tu. Tak nak bawa yang panjang, bawalah yang pendek-pendek tu. Tak nak bawa yang bijinya besar-besar tu, bawalah yang biji kecil-kecil. Tak nak bawa yang itu, bawalah yang tekan-tekan tu. Sekali zikir tekan, sekali selawat tekan. Tapi kalau bab menekan handphone ni 2 jam pun boleh.
Menekan handphone. Menekan handphone tak kira lah WhatsApp ke, Facebook ke, kan? 2 jam pun dia tahan. 2 jam tahan. Sebelum tidur buat apa tuan-tuan? Sebelum tidur tengok telefon dulu. Zikir. Zikir dekat tu. Zikir pegang picit kartu, zikir satu. Dia berzikir lah tu. Tapi bukan berzikir apa. Sebelum tidur tengok handphone dulu. Kadang-kadang ada yang tertidur dengan handphone sekali. Tengok video dekat YouTube dan sebagainya. Last bukan dia tengok handphone. Handphone tu dah dia biarkan saja. Jadi inilah tangan kita ini nanti yang akan dipersoalkan oleh Allah. Apa yang kita gunakan tangan kita ni untuk apa? Allah berikan tangan ini untuk apa yang kita gunakan? Banyak kita gunakan ke arah mana? Baik. Jadi hadis yang ringkas dan pendek ini, walaupun Nabi SAW hanya menyebut tentang lidah dan tangan sahaja, tetapi apa yang hendak disampaikan oleh baginda Nabi ini cukup jelas. Iaitu baginda Nabi SAW nak menyampaikan kepada kita tentang ciri dan sifat orang Muslim yang sejati. Dengan hanya dilihat dari cara penggunaan lidah dan tangan sahaja, kita boleh tahu siapa dia Muslim yang benar-benar sejati imannya. Melalui lisan kita, melalui tangan kita, kita dah boleh tahu bagaimana kedudukan iman seseorang ini. Dan tuan-tuan juga pernah dengar satu hadis yang masyhur yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW yang mafhumnya, di dalam tubuh kamu ada seketul daging. Sekiranya daging itu baik, maka baiklah tubuh. Tetapi sekiranya daging itu jahat, maka jahatlah tubuh. Itulah dia hati kamu. Kan? Sebab dalam diri kita ni ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, maka baiklah segala anggota dan juga tingkah laku dia. Kalau daging itu daging yang kita gunakan untuk keburukan, maka buruklah yang akan keluar, iaitu hati kita. Jadi kadang-kadang Nabi SAW tentukan hati menjadi sebagai penentu baik atau jahatnya seseorang. Tetapi dalam hadis yang kita baca pada kali ini, Rasulullah menentukan lidah dan tangan pula sebagai gambaran iman seseorang. Sehingga Nabi SAW menyebut bahawa iman seseorang, di antara tanda Muslim yang benar-benar sempurna imannya, ialah orang lain selamat daripada lidah dan tangannya. Jadi tuan-tuan, apa yang dimaksudkan oleh Nabi SAW? Maksudnya ialah, kalau seseorang itu menjadi Muslim yang jahat, yang tak sempurna imannya, maka dia akan guna lidahnya untuk memberi bencana kepada masyarakat Islam yang lain. Orang yang tidak sempurna imannya, mereka ini akan menggunakan lidah untuk ke arah yang tidak baik. Dia akan menjadi insan yang menggunakan lidahnya untuk menghina hukum Allah. Orang yang tak sempurna iman ini akan gunakan lidah untuk mempertikaikan hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Lidah kita ni walaupun lembut, walaupun dia tak ada tulang, tapi sekali dia berbicara, sekali dia bercakap, dan ada di antara kita yang menggunakan lidah untuk mencaci, memaki hamun Al-Quran dan para ulama. Ada yang mempertikaikan tentang isi kandungan Al-Quran, ada yang mempertikaikan tentang Al-Quran, ada yang mempertikaikan tentang alim ulama, sesuatu hukum.
Yang disampaikan, apa yang alim ulama itu sampaikan, dia mempertikaikan dengan lidahnya. Kemudian mudah sekali digerakkan lidah sesuka hatinya, kerana pepatah Melayu pernah mengatakan bahawa lidah ini memang tidak bertulang. Sebab itulah Al-Imamul Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Ihya Ulumuddin telah menggariskan beberapa perkara yang berhubung dengan bahaya lidah itu sendiri di bawah tajuk bencana lisan. Kalau kita rujuk dalam kitab Ihya Ulumuddin ini tuan-tuan, kita akan dapati berbelas-belas bencana yang akan terhasil daripada lidah kita ini sekiranya tidak menjaganya. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya mengatakan bahawa bahaya lidah ini, lisan ini. Kalau kita tak jaga tuan-tuan, bencana yang akan terhasil. Di antaranya ialah berbantah-bantah tentang Islam. Berbantah-bantah tentang Islam. Baru-baru ini ada orang yang datang ke Malaysia mengatakan dia merupakan cicit yang ke-38 baginda Nabi SAW. Itu bab itu kita tak payah nak huraikanlah. Pendapat saya kalau ikut pendapat saya, kalau benarlah dia itu cicit keturunan Nabi SAW, maka kita perlu hormati. Dan kalau bukan daripada kalangan cicit Nabi SAW, maka itu urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tak semua yang boleh mengaku dia ini keturunan daripada Nabi SAW. Dia ada susur galur dia tuan-tuan. Dia ada salah silah dia. Yang dia katakan bahawa dia ini daripada keturunan Husain. Hasan ke Husain, saya tak pasti. Sebab anak Nabi kita ni ada 7 orang. Tuan-tuan anak Nabi kita ni ada 7 orang. 3 lelaki, 4 perempuan. 3 lelaki, 4 perempuan. Ni kalau saya tanya anak Nabi tak tahu nama ni kan. Tak tanyalah. Cukup 7 orang anak Nabi, 3 lelaki, 4 perempuan. Dan yang antaranya adalah Fatimah Az-Zahra, yang kita dengar selalu imam baca dalam khutbah kan. Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Itu adalah anak Nabi SAW yang berkahwin dengan Sayyiduna Ali bin Abi Talib, dan ada dikurniakan 2 orang anak, iaitu Hasan dan juga Husain. Jadi inilah dia ada susul galur di bawah tu. Dan tuan-tuan yang jaga salah silah Nabi, keturunan Nabi ni tuan-tuan, ada yang menjaga dia. Ada ulama, ada penjaga nasab Nabi ni. Jadi kalau betul lah memang dia keturunan Nabi SAW, maka kita perlu terimalah. Kalau bukan, maka itu antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi selagi mana tak ada kesahihannya, maka kita tunggulah pihak yang berwajib. Sebab mereka itu lebih arif, mereka itu lebih mempunyai kuasa untuk menyelidik. Kita ni cuma dengar sajalah. Kita tunggulah apa dia. Tapi saya dia datang waktu Pahat. Ada datang waktu Pahat. Itu Allah alam lah. Baik. Dan kemudian ada pula sekarang ni tuan-tuan tengok dekat isu dalam YouTube tu, makan apa kata orang tu, makan darah masuk neraka. Tuan-tuan rujuklah dalam YouTube tengok, saya tak nak huraikanlah tentang itu. Baik. Kemudian
Dengan lidah juga kita gunakan untuk mengumpat orang lain. Bila cerita buat mengumpat ni tuan-tuan, aduh. Tapi orang lelaki ni dia jarang mengumpat. Orang lelaki ni tak benar. Saya faham tuan-tuan, sebab kita lelaki kan. Nak mengumpat ni taklah. Gasak engkau lah sana kan. Kau nak datang masjid tak datang masjid ke? Tak adalah kita nak mengumpat orang, tak ada. Paling-paling tak pun lelaki ni kalau dia jumpa kat kedai makan ke, dia ngeteh sama-sama ke, dia tak cerita bab-bab lain, bab-bab hal rumah tangga orang tak cerita. Orang jiran sebelah dia beli kereta baru, tak cerita. Biarlah dia. Kan? Tu orang lelaki dia banyak cerita tentang hal lain lah, hal mancing. Kalau jenis suka main kereta, dia suka cerita tentang kereta. Paling tak pun cerita bola sepak. Itulah lelaki. Dia tak ada buat umpat ni, insya-Allah. Baik, kemudian dengan lidah juga digunakan untuk berdusta. Berdusta, membohong, menceritakan perkara-perkara yang kebatilan dan sebagainya. Kisah orang perempuan dan banyak lagi yang Imam Al-Ghazali rahimahullah taala senaraikan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Tuan-tuan boleh rujuklah kitab Ihya Ulumuddin tu. Baik. Bahayanya lidah ini sehinggakan Nabi SAW sebut dalam hadis yang lain yang mafhumnya kebanyakan manusia akan disembamkan oleh Allah ke dalam api neraka hasil daripada lidah-lidah mereka sendiri. Banyaknya orang, ramainya orang yang akan dimasukkan ke dalam api neraka disebabkan dengan lidah-lidah yang mereka, lidah-lidah mereka sendiri. Apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka cakapkan. Sebab itu kita perlu memahami bahawa memang ada golongan-golongan yang menyalahgunakan lidah mereka ini. Jadi kita berhati-hati tuan-tuan, gunakan lidah kita ini ke arah menyeru manusia kepada kebaikan. Gunakan lidah kita ini untuk berdakwah. Gunakan lidah kita ini ke arah mengajak orang kepada kebaikan dan sebagainya. Sebab itu kalau tak perlu tuan-tuan, jangan cakap. Kalau benda itu perlu, barulah kita cakap. Kadang-kadang kita ni tak perlu pun kita cakap juga. Baik. Sebab apa tuan-tuan? Jangan kita lupa bahawa setiap apa yang kita ucapkan, setiap apa yang kita cakapkan ini ada malaikat yang mencatat. Malaikat raqib dan juga atid yang mencatatkan amalan yang baik dan juga amalan yang tidak baik. Kalau percakapan kita itu baik, maka dicatatkan oleh malaikat raqib. Kalau kita cakap ini benda-benda yang lara, yang sia-sia, yang tak baik, maka malaikat atid yang akan mencatatkannya. Jadi tak boleh kita nak elak, tak boleh kita nak menafikan. Kerana malaikat ini ada dengan kita. Tak satu pun apa yang kita buat ini malaikatnya akan terlepas daripada tulis. Baik. Sebab apa tuan-tuan? Sebab ini nantilah yang akan dibentangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita sebagai orang yang dah belajar, orang yang dah tahu tentang apa dia itu kegunaan lidah, apa yang Nabi sampaikan dalam hadis ini, maka apabila kita nak bercakap ini tuan-tuan, kita fikir dulu. Kadang-kadang orang kata apa tuan-tuan? Sebab mulut badan binasa. Sebab kita punya percakapan ini tuan-tuan kadang-kadang boleh memecah belahkan masyarakat, boleh memecah belahkan jemaah. Jemaah masjid ni tuan-tuan, jangan, kalau orang datang masjid ni janganlah cakap apa-apa benda yang boleh menyinggung perasaan dia. Tak datang terus sekarang. Kalau dia nak datang, datang. Kita alu-alukan. Jangan cakap apa-apa. Jangan tegur. Jangan tegur.
Ni kadang datang kadang ni datang masjid ni kan nak tahlil lah kan. Lepas isyak ni ada tahlil kan. Ni datang masjid ni sebab nak tahlil je. Sekarang esok minggu depan tak ada tahlil tak hilang. Tu tak boleh tuan-tuan. Tu lain macam. Tu lain macam. Betul tuan-tuan. Kadang-kadang ada setengah jemaah kita ni kadang-kadang lisan je. Percakapan tu tak jaga, dia akan menjauhkan orang daripada datang ke masjid. Datang ke kuliah ilmu. Itu dia. Selagi mana orang tu nak datang masjid atau atas tujuan apa, sebab apa sekalipun, dia nak datang. Diam aja. Mudah-mudahan satu hari nanti Allah SWT bukakan hati dia supaya dia istiqamah datang ke masjid, datang ke kuliah ilmu. Ini kalau kita dah cakap sikit, minta maaf lah tuan-tuan, esok dah tak datang dah. Itu dia. Minta maaf tuan-tuan, ni bukan cakap ni bukan terasa ke apa, minta maaf. Tak cakap apa-apa. Ini contoh. Contoh je. Tak kat sini tak ada lah, kat sini tak ada. Tempat lain mungkin, kat sini tak ada, insya-Allah. Tuan-tuan Parit Kasih ni memang orang dia ramai datang kuliah istiqamah. Orang yang sama je. Ya betul. Saya tengok sama je orang datang. Kalau ada kehadiran, dia ambil kehadiran tu, orang sama je lah. Mudah-mudahan yang lain nanti akan datang jugalah. Dia tak datang tak apa tuan-tuan, dia tengok YouTube ramai. Sebab tu ada rakam penting. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah. Masa cepat setengah jam je kan. Baik, kemudian kita tengok pula tuan-tuan yang berkenaan dengan tangan. Sebab itu juga tuan-tuan, tangan ini juga merupakan satu anggota yang boleh menyebabkan kita ini terjerumus ke dalam neraka. Tuan-tuan jangan lupa tuan-tuan, tangan kita ni ada jari. Satu jari kita tuding kat orang, 4 jari akan menghadap ke kita. Satu perkara kita salahkan orang, 4 jari ini mengalir ke kita. Kalau tak jari ke kita, cacat dah jari ni. 4 ni mesti mengalir ke kita. Kita tunding jari kat orang macam tu, 4 ni akan pergi kat kita. Satu keburukan orang yang kita tunding, yang kita salahkan, maka kita tak sedar tuan-tuan, kita ni lebih banyak salah lagi. Tapi yang diajarkan tunjuk guna ibu jari tuan-tuan. Jangan guna jari telunjuk ni. Jari telunjuk ni kalau guna tuding orang ni boleh marah orang. Kalau nak tegur orang tu guna ibu jari ni, nampak sopan sikit. Elok-elok orang tu nak marah, tak jadi marah. Nampak tunjuk pesan, sopan tunjuk. Kalau macam ni, siap. Seolah-olah kita nak ajak dia gaduh ni, macam ni. Baik. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah, walaupun hadis yang disampaikan ini merupakan hadis yang sangat pendek tuan-tuan, jadi kita dapat kesimpulannya bahawa lidah dan juga tangan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini, kita gunakanlah dia ke arah untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Peliharalah lidah kita, peliharalah tangan kita ini dengan sebaik-baiknya. Tuan-tuan, sebab ada di antara kita ni kadang-kadang tak sempurna. Ada lidah kadang-kadang cakap ni sengau, ada lidah kadang-kadang bisu. Kita ni Allah berikan lidah, berikan tangan ini, kita boleh gunakan dengan sebaik-baiknya. Jadi kita gunakan apa yang dikurniakan oleh Allah ini, supaya tuan-tuan dengan lidah yang baik, dengan ucapan-ucapan yang baik, dengan zikir, dengan membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan memuji Allah Subhanahu Wa Taala, dan tangan kita ini kita gunakan ke arah kebaikan untuk membantu orang, untuk bersedekah dan sebagainya. Mudah-mudahan tuan-tuan Allah akan memberikan kita ganjaran. Dan apa yang paling penting tuan-tuan, apabila di hadapan Allah nanti, kalau ditanyakan kepada kita ini tuan-tuan, mudah-mudahan semuanya yang baik-baik je. Lidah akan cakap apa tuan-tuan? Lidah akan kata, ya Allah, si fulan ini masa dekat dunia ni Allah, dia gunakan lidah ini untuk memuji, untuk membesarkan-Mu ya Allah. Dia gunakan tangan dia ini untuk membantu orang yang memerlukan. Selamat tak kita tuan-tuan? Selamat. Selamat. Tapi kalau lidah tu nanti cakap,
si fulan ni dekat dunia tuan-tuan, dia suka mengeji orang, suka memburukkan orang, suka mengumpat orang. Tangan ni kata pula suka merosakkan benda-benda yang diciptakan. Maka nanti habislah kita tuan-tuan. Baik. Jadi jam pun dah berbunyi tuan-tuan. Itulah setengah jam. Tak apa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada malam ini serba sedikit tuan-tuan, kita dapat ambil pengajaran, kita dapat ambil iktibar. Mudah-mudahan kita dapat amalkan dalam kehidupan seharian kita. Mudah-mudahan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ganjaran yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi marilah kita tutup dengan membaca tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.